Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam Ramadan semua. Jadi kita kembali dalam slot 30 hari mengenal Al-Quran ataupun 30 days of knowing Quran. Jadi sebagaimana video-video yang lepas di mana rakan-rakan saya telah bercerita ataupun berkongsi serba sedikit tentang apa yang terkandung dalam juzuk yang pertama sehingga juzuk yang kelima. Jadi hari ini memandangkan kita sudah memasuki Ramadan yang ke-6, maka saya akan berkongsi serba sedikit tentang juzuk yang ke-6. Jadi kalau kita lihat dalam juzuk yang ke-6, ianya bermula pada halaman 102 sehingga 121. Jadi terdapat dua surah dalam juzuk yang ke-6, iaitu surah An-Nisa, kesinambungan daripada juzuk yang ke-5, dan juga yang paling utama iaitu surah Al-Maidah. Jadi hari ini secara ringkasnya saya akan berkongsi serba sedikit tentang surah Al-Maidah secara keseluruhan. Jadi, kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, ayat yang pertama berbunyi Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yang membawa maksud kepada wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi kalau kita nak relate ataupun nak kaitkan ayat ini dengan satu hadis daripada Rasulullah SAW yang antara hadis yang juga popular, iaitu tentang 3 ciri-ciri orang yang munafik. Iaitu yang pertama, apabila ia bercakap, ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia mungkiri. Dan yang ketiga ialah apabila diberi amanah, ia khianati. Jadi ini merupakan 3 ciri-ciri utama bagi orang yang munafik. Jadi apa yang kita boleh simpulkan untuk topik utama dalam surah Al-Maidah, Allah ingin menjelaskan tentang golongan-golongan yang dikatakan sebagai munafik. Okey. Jadi dalam surah Al-Maidah ada 2 golongan yang diberi contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka merupakan antara orang yang munafik, orang yang dianggap sebagai orang yang munafik, iaitu orang yang mengkhianati janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ialah kaum Nabi Musa itu sendiri. Jadi kaum Nabi Musa, kita tahu bahawa mereka perlu untuk menentang Fir'aun yang pada ketika itu merupakan raja ataupun pemerintah yang sangat zalim. Jadi apabila mereka telah berjaya untuk menentang Fir'aun, kaum Nabi Musa berhijrah ataupun berpindah ke Palestin. Tetapi apabila setibanya mereka di Palestin, apa yang berlaku ialah mereka enggan untuk memasuki Palestin. Jadi disebabkan oleh keengganan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkategorikan mereka dalam golongan yang munafik, di mana mereka telah mengkhianati ataupun memungkiri janji yang telah mereka berikan kepada Allah dan juga Nabi Musa pada ketika itu. Jadi sebagai balasan, Allah telah menyesatkan mereka selama 40 tahun di satu kawasan padang pasir. Okey, itu merupakan contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang kedua ialah daripada kisah 2 orang putera Nabi Adam, iaitu Habil dan juga Qabil. Jadi untuk kisah ini, pada suatu hari Allah telah memerintahkan mereka berdua untuk menyembahkan hasil korban mereka. Okey, bagi Habil sebagai seorang peternak, beliau telah menyembahkan ataupun menjadikan kambing itu sebagai hasil korban. Manakala untuk Qabil telah menjadikan tepung sebagai hasil korbannya. Tetapi untuk kedua-dua hasil korban ini hanya satu sahaja yang Allah terima, iaitu hasil korban daripada Habil. Jadi disebabkan Allah tidak menerima hasil korban daripada Qabil, maka Qabil tidak berpuas hati dan bertindak untuk membunuh Habil. Okey, jadi kalau kita lihat untuk kisah yang kedua ini, sepatutnya sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang yang beriman, sepatutnya kita lebih terbuka ataupun menerima apa-apa keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang tenang. Jadi itu merupakan 2 kisah ataupun 2 contoh yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang golongan munafik dalam surah Al-Maidah. Jadi kita beralih kepada topik-topik sampingan yang diceritakan dalam surah Al-Maidah, iaitu yang pertama tentang hukum hakam. Jadi untuk hukum hakam, terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang hukum hakam bagi sesuatu perkara. Yang pertama ialah hukum terhadap makanan. Okey, jadi untuk ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah, kalau kita boleh lihat, dalam ayat ini Allah telah menggariskan atau mengharamkan
kita untuk memakan makanan daripada sumber-sumber seperti najis, seperti daging babi, seperti daging yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan beberapa perkara yang lain. Dan yang kedua ialah tentang hukum berwuduk. Jadi dalam ayat yang ke-6 surah Al-Maidah, Allah telah menceritakan ataupun telah menjelaskan tentang cara-cara berwuduk. Dan bukan itu sahaja, Allah juga telah menyatakan ataupun menjelaskan tentang keringanan bagi mereka, bagi golongan-golongan yang tidak mampu untuk berwuduk. Contohnya mereka yang musafir, dan pada ketika musafir itu tiada sumber air, dan juga kepada golongan yang sakit, apabila air terkena pada kawasan yang sakit akan membawa kepada kemudaratan. Jadi dua golongan ini mereka boleh untuk menggantikan wuduk itu dengan bertayamum menggunakan debu tanah yang suci. Topik sampingan yang seterusnya ialah kepercayaan dan keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam beberapa ayat dalam surah Al-Maidah, Allah menjelaskan bahawa Allah bukan sahaja menurunkan Al-Quran, tetapi juga ada kitab-kitab yang lain seperti Injil, Taurat dan juga Zabur. Jadi untuk kitab-kitab ini bukan sahaja kita perlu percaya, bukan sahaja kita perlu beriman, tetapi apa yang paling penting ialah kita beramal dengan isi kandungan dalam kitab tersebut. Dan dalam ayat ke-44, 45 dan juga 47, Allah telah bersabda yang membawa maksud kepada barang siapa yang tidak memutuskan sesuatu dengan ketentuan ataupun dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka termasuk dalam golongan orang yang kafir, zalim dan juga fasik. Jadi itu merupakan topik-topik yang telah diketengahkan dalam surah Al-Maidah. Tetapi apabila kita berbicara tentang surah Al-Maidah, pastinya tidak lupa kepada satu ayat yang begitu penting, yang merupakan ayat kepada pelengkap syariat Islam itu sendiri, iaitu ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga, Allah berfirman yang membawa maksud kepada pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu, dan aku telah sempurnakan nikmatku ke atasmu, dan aku telah redha bahawa Islam itu merupakan agamamu. Jadi apabila turunnya ayat ini, dikatakan bahawa para sahabat ada yang menangis dan juga gembira. Yang gembira kerana mereka merasakan bahawa syariat Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap. Okey, tetapi yang menangis itu contohnya Saidina Umar Al-Khattab yang menangis kerana dia mengatakan bahawa pada ketika itu mereka berada dalam keadaan di mana mereka syariat Islam itu sentiasa bertambah, di mana ayat Al-Quran itu sentiasa turun dan hadis itu sentiasa diperbincangkan dari semasa ke semasa. Tetapi apabila turunnya ayat ini, dia membawa maksud bahawa selepas ini pasti akan ada kekurangan dalam Islam, dan dikatakan bahawa kekurangan dalam Islam yang dimaksudkan oleh Saidina Umar itu sendiri ialah tarikh kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin hampir. Jadi apabila Umar menceritakan ataupun menjelaskan mengapa beliau menangis, maka para sahabat yang lain juga turut menangis. Jadi itu ialah serba sedikit apa yang boleh saya kongsikan dalam video kali ini. Saya berharap agar kita semua yang melihat mendapat manfaat daripada video pada kali ini. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bye-bye.